Santai, santai, santai KDN. Santai KDN terbaik. Kami dari PDRM, Santai KDN terbaik. 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 Santai, santai KDN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Baiklah hadirin sekalian, kita bertemu kembali pada minggu lepas. Kita telah membincangkan serba sedikit mengenai latar belakang Eskom, perjawatan Eskom tu siapa yang ada dekat dalam Eskom tu, dan kitab apa yang digunakan, iaitu kitab Arahan Eksekutif nombor 1 S-Zone. Baiklah, dan pada minggu lepas, kalau saya boleh recap, Datuk telah menceritakan sedikit mengenai perbezaan antara Eskom itu sendiri, iaitu sebuah agensi, dan S-Zone, iaitu sebuah kawasan yang perlu dijaga dan perlu dikuatkuasakan oleh Eskom itu sendiri. Baiklah Datuk, kita sambung semula. Pada minggu lepas, saya tinggalkan Datuk dengan satu persoalan, iaitu apakah kejayaan Eskom yang Eskom telah perolehi selama 11 tahun. Okay, terima kasih. Selamat bertemu kembali. Kalau kita tengok misi utama Eskom ini, pewujudan Eskom ini adalah memastikan tidak ada pencerobohan yang kedua. Dan memastikan supaya kurang-kurang aktiviti penculikan di kawasan itu dapat dikurangkan atau dapat dihentikan. Jadi, sudah 11 tahun. Sudah tentu sampai sekarang tidak ada pencerobohan. Kita harapkan begitu. Kan? Dan itu merupakan satu kejayaan yang paling besar bagi komuniti di Pantai Timur dan Kerajaan Negeri Sabah dan juga Kerajaan Malaysia. Yang kedua, the last kali aktiviti penculikan ini berlaku pada 15 Januari 2020. Mana sudah 4 tahun lah. Harapan kita supaya kita dapat kekalkan momentum ini. Selain daripada itu, oleh karena tidak ada pencerobohan dan tidak ada penculikan, sebab Tuan kena faham, bila ada penculikan, dada-dada akbar akan memainkan isu ini sekurang-kurangnya sebulan hingga 2 bulan hingga 3 bulan. Betul. Dan ini menakutkan kepada para pelancong dan juga para pelabur. Yang kejayaan utama kita ini ialah pengukuhan keselamatan di kawasan Pantai Timur membolehkan aktiviti pelancongan ini dapat digandakan. Kita eko dengan usaha-usaha kerajaan Malaysia dan melalui Kementerian Dalam Negeri, yaitu liberalisasi visa kepada penduduk China dan juga kepada penduduk India. Dan kita lihat bahwa kawasan Pantai Timur ini banyak dikunjungi oleh orang-orang datang daripada China, datang daripada Eropa, daripada Australia, datang daripada Asia Tenggara. Ini merupakan satu kejayaan yang begitu menggembirakan oleh kerajaan negeri dan juga masyarakat di sana, supaya mereka dapat sama-sama terlibat dalam kemakmuran aktiviti sosioekonomi pelancongan nih. Yang kedua, oleh karena pejabat Eskom ini berada di Lahadatu. Betul. Kan? Dan peristiwa itu berlaku juga di kawasan Lahadatu. Yeah. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah istiharkan kawasan POIC, Palm Oil Industry Cluster, yang juga berdekatan dengan pejabat Eskom sebagai kawasan free trade zone, di mana harapan Kerajaan Negeri Sabah supaya membawa pelaburan itu ke kawasan itu, supaya bila ada pelaburan maka pembangunan kawasan itu akan bersemerak, akan meningkat. Seterusnya akan menambahkan pendapatan penduduk kawasan itu dan memberikan keyakinan kepada para pelabur. Jadi kita harapkan sebenarnya Tuan, supaya pelancong yang datang ke kawasan
ini ada datang daripada Benua Timur atau daripada kawasan timur ataupun kawasan barat, utara atau selatan. Bila kedua kali mereka datang, mereka akan bawa model untuk melabur. Sebab bila dia tengok kesesuaian pelaburan, kesesuaian aktiviti itu akan memberikan pandangan bahwa oh ini sesuai yang mau kena melabur ini. Kan? Seolah-olah kalau mereka bawa gula dan taburkan gula di kawasan itu, dia harapkan semut-semut ini datang. Okey. Semut-semut yang saya masukkan di sini ini adalah para penyaga-penyaga lah kan. Jadi itu kita punya pandangan lah. Yang seterusnya ialah negara-negara luar ini mengisukan notice traveler yang agak negatif kepada pantai timur. Terutamanya macam Jepun, Taiwan, Korea Selatan, Australia, negara-negara Eropa, kan? Ada di antara mereka yang isukan boleh datang ke Sabah, tapi sampai ke KK saja, tidak boleh ke pantai timur. Okey. Karena kawasan-kawasan itu tadi dikatakan kawasan yang begitu dangerous, berbahaya, kan? Jadi apa yang kita usahakan bersama-sama dengan kementerian, bersama-sama dengan Kementerian Pelancongan Negeri Sabah dan juga Kerajaan Negeri Sabah supaya kita jemput duta-duta besar, duta-duta kita yang ada di sini, duta-duta asing, pergi ke ke kawasan pantai timur, dan saya sebagai komander saya bagi taklimat. Kita bagi taklimat tentang keselamatan dan jaminan kita kepada kalau mereka datang mereka selamat. Jadi itu antara kejayaan yang ini ialah United Kingdom Review memberikan pengecualian terhadap halangan perjalanan ke pulau-pulau dan tapak menyelam di daerah Kudat. Kalau dulu dia tidak benar kan nih. Oke. Kemudian Konsul Jenderal China di Kota Kinabalu juga datang ke kawasan Eskom, datang ke pejabat Eskom, dan saya berbicara dengan konsul China yaitu Dr. Huang tentang keselamatan yang berada di sana, dan beliau begitu mengharapkan bahwa kewujudan Eskom ini benar-benar memberikan tahap keyakinan yang begitu tinggi. Kemudian kalau kita tengok setiap tahun ada acara Sail Passage Malaysia to the East setiap tahun, di mana dia kumpulkan sailor-sailor daripada seluruh dunia yang mungkin bermula daripada tempat lain, tetapi dia akan masuk ke kawasan perairan Kudat sehinggalah ke kawasan Sempurna atau Tawau dan kemudian turun ke perairan Indonesia. Begitu selamat. Dan saya harapkan, saya berbicara dengan mereka merupakan mata, telinga, dan lidah kita di peringkat pentas antarabangsa untuk menyampaikan bahwa if you sailing this area, you're very safe. Sebab ada pasukan-pasukan keselamatan yang mengkoordinasikan kawal selia keselamatan di kawasan itu. Seterusnya kalau kita tengok, Tawau sudah kita keluarkan. Untuk mengawal selia ini, di bawah Akta Polis Section 31 kita adakan perintah Bokurung. Dulu kita namakan perintah Bokurung. Sekarang ini kita ubah, kita tukar, yaitu perintah kawalan pergerakan Ezon. Dan juga kita perkecilkan, yaitu PKP ini atau MCO bermula daripada 6 petang hingga 6 pagi. Tujuan ialah supaya kawal selia pada pergerakan malam itu kita dapat selia. Sebab kalau kita tengok proses penculikan berdasarkan pada pengalaman penculikan ini, dia selalunya berlaku pada sebelah petang dan kemudian malam. Jadi petang dan malam ini kita akan kawal selia. Ya kan? Saya harap penduduk di kawasan Ezon dan juga seluruh rakyat Malaysia menerima, memahami dan mematuhi perintah-perintah ini lah. Kemudian dari segi penurunan tahap penilaian ancaman penculikan kru untuk tebusan di kawasan Laut Sulu dan Sulawesi ini juga menurun. Ini ada satu organisasi, mereka melihat dan dia akan buat report. Dia report kita kawasan ini selamat. Tahap dia mungkin daripada tahap
3 pergi tahap 2, pergi tahap 1 dan kemudian kosong begitu. Tapi macam saya katakan tadi, last kali penculikan kawasan ini adalah 15 Januari 2020, dalam masuk mau 4 tahun lah. Kemudian kalau kita tengok pada setiap hari, sama ada kapal dan bot ini tadi, kita akan kawal selia melalui rondaan-rondaan daripada bot polis, daripada bot ATM, daripada bot APMM, kan, untuk kawasan ini. Jadi konsep yang kita guna ini ialah tiada hari tanpa operasi. Jadi hari-hari beroperasi ialah. Bila dalam keadaan begini, sudah tentu kawasan ini dilihat kukuh, dilihat selamat. Dan untuk makluman Tuan dan saudara-saudara sekalian, Eskom sekarang ini dianggap sebagai brand keselamatan. Jadi kalau orang mau datang sana, mereka akan minta maklumat ataupun taklimat ataupun input-input daripada Eskom. Ya kan, selamat kata selamat. Jadi kalau kita tengok setiap minggu kawasan E-Zone ini akan dilewati oleh, selain daripada pelancong luar dan negara, dalam dan luar, juga oleh yang berhormat jabatan-jabatan kerajaan, oleh NGO dan terutama sekali ialah duta-duta besar. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih lah yang begitu tinggi dan begitu banyak kepada yang berhormat Menteri Dalam Negeri karena boleh mempunyai pandangan yang begitu luas. Dan kejayaan kita membawa 11 delegasi asing itu hari, bawa ke Pantai Timur, bawa ke Sempurna, pergi buat lawatan pulau, kita bagi taklimat, kita bagi tengok dia sendiri. Biar mereka ini tadi, delegasi asing ini sebagai saksi mata kita. Saksi mata kepada dunia mereka. Saksi mata kepada dunia sebenar. Bahwa di Sabah itu selamat rupanya pula. Ramai orang datang melawat. Dan yang kebaikan dia di kawasan ini karena mungkin di-bless. Mungkin dirahmati dengan keindahan alam, flora dan fauna yang begitu cantik. Dan saya difahamkan bahwa Menteri Dalam Negeri ingin jadikan program itu sebagai program tahunan. Jadi bila jadi program tahunan, secara otomatiknya para pelancong luar negara akan berduyun-duyun datang ke Malaysia. Betul. Kemudian ke kawasan ini dan secara langsungnya keselamatan mengukuh. Bila keselamatan mengukuh, sudah tentunya kemakmuran bersama itu akan dapat dinikmati. Itu sebabnya Eskom punya moto ini bersama-sama menjana kesejahteraan. Dan ingin saya nyatakan juga bahwa selain daripada mengkoordinasikan keselamatan, Eskom tadi ada CEO tadi kan? Betul. CEO ini akan mengendalikan program-program kemasyarakatan, pembangunan sosioekonomi. Macam mana kita nak bangunkan sosioekonomi? Nah, salah satunya program pemindahan penduduk. Kita pindahkan penduduk yang berada di atas air, kita susun, kita bagi mereka kehidupan yang lebih baik, lebih terjamin, dari segi air, dari segi elektrik, dari segi kesehatan, jalan raya, infrastruktur itu di kawasan darat. Ini kejayaan kita sudah buat di Sandakan dan juga di Sempurna. Di bawah CEO juga ada program-program latihan-latihan penambahan ekonomi. Contohnya latihan bagaimana mau buat cake, bagaimana menjahit, bagaimana latihan dari segi teknologi. Inilah yang diusahakan oleh bahagian tindakan awam untuk membesarkan, memberi keyakinan, memberi peluang kepada masyarakat kampung yang mungkin tidak ada peluang untuk pergi belajar, tapi belajar secara free di sini. Kemudian kita panggil company-company yang besar untuk melihat mereka, potensi-potensi mereka untuk diberi ruang-ruang perniagaan, ruang-ruang ekonomi dalam pembangunan ekonomi itu sendiri lah. Saya juga itu hari pada tahun lalu saya adakan engagement dengan media. Saya panggil media, ya, media sebagai rakan strategik saya memberitahu mereka bahwa UNI ini ialah satu tim
Kalau boleh apa yang kita sampaikan ni mesti maklumat yang betul. Jadi sampai sekarang saya ucap terima kasih sebenarnya rakan-rakan media ini memberikan kerjasama yang begitu baik. Dan penerangan dan pencerahan terhadap Ezun dan Eskom ini dan aktiviti dan keselamatan kita sentiasa bawa setiap hari lah. Itulah sebenarnya serba sedikit tentang yang saya boleh kongsikan tentang kejayaan kita. Sebenarnya banyak lagi kejayaan kita, terutamanya dari segi kita ada operasi-operasi tertentu. Mereka-mereka yang membuat jenayah yang lebih besar, yang berbentuk keganasan, senjata dan sebagainya, kita buat tangkapan. Ada yang kita tembak mati dan ada yang kita tangkap, ada yang kita tuduh di mahkamah. Tapi benda itu saya tak perlu sebutkan secara detail. Sudah tentu kawasan ini kawasan yang makmur kan, penjenayah sentiasa datang dan pergi. Betul. Jadi Eskom melalui koordinasi agensi keselamatan yang lain pada PDRM, pada ATM dan juga EPMM sentiasa komited dan kita bertukar-tukar maklumat. Ini yang paling penting ya sebenarnya Tuan. Itu sebab saya selalu menyebut bahwa kaedah operasi kita berdasarkan kepada 3 respon. Respon yang pertama ini intelligent procurement. Kita dapatkan intelijen daripada luar. Respon yang kedua ini, apabila musuh-musuh ini tadi atau pengacau-pengacau ini tadi masuk ke kawasan perairan Ezun, maka kita akan buat operasi, kita buat tangkapan melalui aset-aset laut, aset daripada Marine, PGA, APMM, daripada Navy, kan? Kita koordinasikan. Kalau mereka sudah sampai ke darat, maka kita akan gunakan kekuatan pos-pos daratan, pos-pos daripada PGA, pos-pos daripada ATM, daripada IPD, kan, daripada sekatan-sekatan jalan raya dan sebagainya. So kita ada tindakan respon ini 3 berlapis lah, R1, R2, R3. Jadi I think konsep ini begitu berjaya dalam arti kata mengekang kemasukan anasir-anasir yang tidak baik ke kawasan ini lah. So I think itu yang saya boleh sampaikan dari segi kejayaan lah. Dan pada tahun 2022 tidak ada seorang pun rakyat Jepun, warga negara Jepun yang sampai ke pantai timur Sabah. Dia hanya sampai di kawasan pantai barat, di KK kan, di Lebuan, di kawasan pantai barat. Tapi sejak kita war-warkan, kita bagi jaminan, kita bagi pengukuhan, kita bagi maklumat yang betul, kita panggil mereka, kehadiran warga Jepun ini meningkat pada tahun lalu dan sampai sekarang, sampai 1.000 lebih. Jadi kehadiran Duta Besar Jepun baru-baru ini untuk membuat lawatan ke Tawau, Sempurna, Lahadatu dan juga ke Sandakan. Saya mengambil kesempatan itu untuk memberi taklimat dan kita buat bicara dengannya. Dia pun terkejut sebenarnya. Ini selamat. Kenapa perlu dia notiskan supaya jangan datang melawan. Tapi alhamdulillah lah peningkatan yang begitu ketara orang-orang Jepun. Sebab orang-orang Jepun ini agak patuh dalam apa-apa perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan mereka. Tetapi jaminan keselamatan itu menyebabkan mereka datang juga ke kawasan pantai timur. Setakat ini sudah 1.000 lebih orang Jepun datang ke kawasan sini lah. Okay, so saya boleh simpulkan kat sini sebenarnya kawasan X-Zone tu selamat. Sangat selamat untuk pelancong-pelancong daripada luar bercuti ataupun melancong ke kawasan-kawasan X-Zone. Yeah. Baiklah. Setiap kejayaan pasti ada cabarannya tu. Memang. So apakah antara cabaran yang perlu dihadapi oleh pasukan Datuk ni dalam memastikan manis dia tu, iaitu kejayaan yang Datuk ceritakan tadi tu tercapai?
cabaran yang paling besar ini adalah mengekalkan momentum ini tadi. Kalau kita tengok ancaman sebenar datang daripada negara jiran kita. Saya terpaksa kena sebutkan ini karena pencerobohan tahun 2 ini berpunca daripada mereka. Kan? Mereka datang. Dan mereka ini bersebelahan dengan kita. Mungkin hari ini kita boleh pertahankan. Mungkin lusa kita tidak tahu apa yang dia rancang. Mereka sudah melalui proses yang kita panggil pencerobohan, melalui proses tuntutan di Mahkamah Antarabangsa, kemudian tuntutan seabed. Kita pun tidak tahu apa lagi yang mereka akan. Mana kata kita tidak boleh berlapang dada sampai sekarang. Oleh karena benda ini kita dapat kekang. Inilah cabaran utamanya, untuk mengekalkan kesejahteraan itu. Yang kedua, saya kata tadi penculikan. Betul. Walaupun penculikan itu last kali penculikan 15 Januari 2020 sehingga sekarang tidak ada. Bayangkanlah kalau penyengak nih, kalau penyamun ini ada ruang saja dia akan ambil peluang, kan? Jadi kalau kita tertidur, kalau pasukan keselamatan di kawasan Pantai Timur ini tertidur ataupun alfa, mungkin itu ruang yang dia akan masuk. Jadi cabaran kita pastikan setiap pegawai keselamatan ini tadi, pasukan keselamatan ini sentiasa waspada. Itu cabaran yang kedua-duanya datang daripada aktiviti-aktiviti kita anggap jenayah, kan, yang melanggar undang-undang negara. Cabaran yang lain ini adalah cabaran kita untuk mengekalkan prestasi, kehadiran pelancong, dan mengekalkan puncak aktiviti ekonomi ini berkembang. Kadang-kadang kita coba berusaha untuk beri keyakinan keselamatan. Tetapi mungkin orang lain atau agensi lain ataupun penduduk di kawasan itu mungkin melihat benda yang lain. Betul. Dulu pulau ini cantik, sekarang tidak cantik. Sudah tentu pelancong akan lari kan. Jadi cabarannya bagaimana penduduk ini dapat bersatu, mengukuhkan, mengawal, dan juga menjaga keindahan alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kawasan ini untuk dijaga. Okay. Sebab saya akan sebut isu ini karena baru-baru ini ada pihak, saya tidak sebut siapa, ada pihak mengatakan bahwa kawasan ini cantik tapi kotor, banyak sampah. Jadi saya sebenarnya diarah untuk mengadakan program pembersihan, kan? Bukan pembersihan ini kumpul sampah. Jadi mungkin itu kita akan bawa tahun hadapan program melalui perang saraf, gerak saraf oleh CEO untuk kita tengok program ini kesesuaiannya. So arahan itu memang ada pada saya untuk bawa masyarakat bersama-sama bersihkan kawasan itu. Jadi itu yang saya selalu sebut, sebenarnya tanggung jawab keselamatan ini yang juga pembangunan sosioekonomi bukan tanggung jawab seorang, Tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama seluruh mereka yang hidup di kawasan itu. Jadi ini yang kita coba sampaikan, war-warkan, bawa dan hidangkan kepada masyarakat Ezun. Saya percaya bahwa kalau usaha ini murni, kita buat dengan jujur, kita buat bersama dengan agensi-agensi yang ada di sana, saya percaya ianya akan mencapai kejayaan. Jadi cabaran utama kita itulah Tuan. Okay. Yang banyak lagi cabaran, tapi cabaran kecil-kecil saya tak mau sebut. Ya, cabaran yang besar yang inilah. Okay. Bagaimana kita nak kekalkan. Baik Datuk, sebelum kita mengakhiri podcast kita mengenai perkembangan Eskom yang kita ceritakan ini, sedikit way forward Eskom untuk masa-masa akan datang. Seperti yang kita tahu, kita di fasa akhir 2024, kita nak masuk fasa 2025. Apakah way forward Eskom? Saya telah meletakkan way forward begini Tuan. Kawasan ini kawasan luas. Betul. Daripada Kudat sampai ke Tawau. Dan tidak mungkin setiap kawasan ini dapat dijaga seinci demi seinci. Kan? Jadi sejurus saya
memegang jawatan sebagai Komando Eskom, saya terus melihat bahwa penggunaan teknologi AI ini perlu perlu diperoleh. Jadi saya telah cadangkan supaya penggunaan UAV untuk kawasan laut yang luas, tanah yang luas, dan penggunaan drone untuk operasi-operasi yang setempat. Jadi sekurangnya kita boleh mengurangkan penggunaan aset-aset yang lain dalam ketika di mana maklumat-maklumat yang kita terima ini perlu kita respon cepat, kan? UAV dan drone. Hopefully pihak kerajaan boleh mempertimbangkan cadangan-cadangan ini, sebab kalau kita tengok negara-negara lain semuanya menggunakan teknologi AI dan saranan daripada pucuk pimpinan Kementerian Dalam Negeri, baik daripada Menteri ataupun baik daripada KSU dan juga timbal-timbalannya melihat bahwa teknologi ini penting, UAV. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa banyak kawasan-kawasan yang perlu diperkukuhkan. Jadi kita ada mencadangkan beberapa kawasan itu diwujudkan pos-pos PJA dan juga ATM. Yang lain lagi untuk pembangunan kawasan ligitan. Ada pos-pos sementara dan juga kekali kita akan bina. Dan selain daripada itu, saya telah pun merencanakan penggunaan FOS, Friend of Sabah, yaitu satu apps yang digunakan oleh pelancong dalam dan luar negara. Apabila mereka sampai ke kawasan itu, ya, saya cadangkan supaya mereka install. Bila ada keperluan, ada masalah, boleh tekan SOS sampai maklumat itu kepada Eskom dan Eskom akan respon. Harapan saya begitulah. Mungkin dalam tempo terdekat ini kita akan buat soft launch, infrastruktur dan juga apps itu sudah tersedia. Jadi itulah antara yang saya akan buat selain daripada perolehan peralatan untuk pengoperasian dan juga kebijakan anggota-anggota Eskom. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi hadir pada hari ini, iaitu podcast Santai KDN yang kita membincangkan mengenai isu ataupun keselamatan negara khususnya di Pantai Timur Sabah. Baiklah hadirin sekalian, sampai di sini saja dahulu, iaitu tajuk kita yang pada hari ini iaitu Eskom Perisai Pantai Timur Sabah yang menjadi tanggungjawab bersama ke atas Eskom menjaga kawasan-kawasan S-Zone supaya penduduk ataupun pelancong yang memasuki ke kawasan S-Zone ini berasa selamat. Baik, sampai kita bertemu kembali dalam rancangan podcast Santai KDN, anda dengar kami bincang. Sekian daripada saya. Jumpa lagi pada minggu hadapan.